Masa dari Raymond Weil. Buletin Utama 9 November. Perhimpunan Agung UMNO mahu tindakan tegas diambil bagi membendung masalah campur tangan istana dan Majlis Peguam. Kementerian Kehakiman akan mengkaji peranan dan status Majlis Peguam. Isu Raja Berperlembagaan dan Majlis Peguam menjadi perkara utama di Perhimpunan Agung UMNO yang berlangsung di Ibu Negara. Sehubungan itu, perwakilan UMNO rata-rata mahu pucuk pimpinan parti, khususnya kerajaan, mengambil tindakan tegas segera bagi memastikan masalah itu tidak mengganggu gugat kelicinan, pentadbiran dan ketenteraman negara. Untuk laporan seterusnya, kita bersama Razak Abdullah di Pusat Dagangan Dunia Putra, Kuala Lumpur. Razak. Ya, seperti yang dinyatakan oleh Adnan Ali tadi, isu Raja Berperlembagaan dan Majlis Peguam ditonjolkan oleh perwakilan dengan hangat dan panjang lebar. Sebenarnya soal Raja Berperlembagaan dibawa kali pertamanya pada Perhimpunan Agung UMNO tahun lalu. Jika kita masih ingat, antara resolusi di Perhimpunan tahun lalu ialah UMNO mahu bidang kuasa raja-raja dipersembahkan dengan jelas kepada pihak istana. Mereka memberi mandat kepada pucuk pimpinan parti menghadap raja-raja untuk mencari penyelesaian. Namun daripada apa yang dihujahkan oleh perwakilan pada Perhimpunan Agung hari ini, mungkin boleh kita rumuskan bahawa soal campur tangan istana dalam pentadbiran kerajaan, politik dan sebagainya masih berlaku. Justru itu mereka mahu pucuk pimpinan parti bertindak. Pada waktu itu Om Som berlaku. Mengumpul emas. Dia nanti tanya, si Anu berapa emasnya? Baru 3 bahara. Raja berapa? 10 bahara. Bendahara berapa? Ada yang kata 30 bahara. Dia pandai begitu begini. Satu bahara tuan-tuan tahu berapa banyak? 12 kati. 12 kati satu bahara. Kalau 100 bahara, berapa tu? 1,200 kati. Kita beli emas pakai gram. Dia pakai kati. Pernah satu ketika, Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahid, cucu dia menangis. Datang, Tok, apa pasal kau menangis ni? Man, dia kata apa ke? Kerana dia kata, emas saya dah habis tu, kata dia ambil orang. Nah, dia ambil lagi segenggam, dia beri kepada cucu. Segenggam emas urai, das gold. Emas urai, segenggam dia beri. Punya kaya bendahara pada masa itu. Itulah dia asyik mengumpulkan emas. Jadi sampai kata Tun Sri Lanang, hai emas, Tuhan bukannya engkau, tapi apa yang dikehendak berlaku oleh engkau. Ini sejarah ulang jejak. Nampaknya raja-raja ni dah nak ngirakan emas. Kemudian ada raja pula menyaga masuk tender. Lawan tender dengan rakyat, tak malu ke? Presiden parti nanti akan kesorangan. Menteri-menteri besar kita akan kesorangan kerana kawan-kawan dalam Exco sendiri, dalam Dewan Undangan Negeri Selangor sendiri, depan kita ngangguk-ngangguk, belakang masuk ikut pintu belakang, jumpa istana, kata tuanku, kata ini dan sebagainya. Apa saja parti politik yang memenangi pilihan raya di negara kita ini, mereka adalah berkuasa melantik menteri-menteri besar yang sesuai dengan pandangan dan pendapat pucuk pimpinan parti. Tetapi janganlah diberikan peluang ini ataupun diberikan tugas ini ataupun tugas ini dibiarkan begitu saja dengan tidak diambil kira, iaitu di mana raja-raja pun campur tangan dalam pelantikan-pelantikan usul kerajaan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan saja masalah raja-raja, tetapi juga masalah anak-anak, masalah kerabat-kerabat, perkara yang seperti ini sepatutnya tidak akan berjalan lagi beberapa tahun yang akan datang.
kita kena buat pindaan undang-undang ini. Beri satu garis panduan dalam perlembagaan negara kita, di mana kita letakkan raja hanya kuasa dia ini. Dia tak boleh buat menyaga, dia tak boleh campur politik. Beralih pula kepada isu Majlis Peguam. Memang telah dijangka isu ini akan dibangkitkan berdasarkan tindakan majlis itu sendiri kebelakangan ini. Pada tahun 1988, Majlis Peguam meluluskan resolusi tidak percaya terhadap Ketua Hakim Negara Tun Hamid Omar. Dan resolusi itu masih menjadi pegangan Majlis Peguam sehingga hari ini. Pelbagai pihak telah melahirkan pendapat bahawa Majlis Peguam mesti menghormati Ketua Hakim Negara dan menjalin hubungan baik dengan Tun Hamid. Tun Hamid sendiri bersikap positif. Majlis Peguam mengakui salah faham dengan kerajaan dan ingin mengadakan perbincangan. Reaksi kerajaan khususnya Perdana Menteri ialah Majlis Peguam mesti terlebih dahulu mengaku bertanggungjawab terhadap fitnah yang telah mereka lemparkan di seluruh dunia mengenai sistem perundangan Malaysia. Tindakan Majlis Peguam menimbulkan kemarahan pelbagai pihak dan di Perhimpunan Agung UMNO hari ini Majlis Peguam menjadi sasaran perwakilan. Soal pokoknya di sini, masih banyak kerja dan tanggungjawab yang sepatutnya dijalankan oleh Majlis Peguam ini. Mereka sepatutnya menjaga kepentingan ahli, membantu anak-anak guaman, membantu orang biasa supaya dapat mencari keadilan dan kesaksamaan. Ini tidak. Kerja-kerja mereka bertepuk-tepuk kerana mereka ini sibuk nak jadi tukang pecat dan tukang caci. Kami mendesak pucuk pimpinan parti mengambil tindakan tegas bagi mengkaji semula status, peranan dan tanggungjawab Majlis Peguam Malaysia melalui proses perundangan dan parlimen. Sementara itu, Persatuan Peguam Muslim akan mengemukakan satu usul bagi mendesak Majlis Peguam menarik balik resolusi tidak percaya terhadap Tun Hamid. Presidennya Zaid Ibrahim berkata tindakan itu akan dibuat minggu depan. Dan persatuan itu juga mahu satu pindaan menyeluruh dibuat ke atas Akta Guaman. Menurut Encik Zaid, pengawasan dalaman yang diberi kepada Majlis Peguam nyata gagal. Pindaan untuk mewujudkan badan disiplin, kata beliau, adalah terlalu longgar dan kurang keberkesanannya. Encik Zaid mencadangkan penubuhan satu badan yang lebih besar rangkuman bidang kuasa membabitkan pelbagai pihak yang berkait. Jadi saya rasa majlis badan yang mengawasi peguam ni sepatutnya diwakili oleh bukan sahaja peguam tapi badan kehakiman dan Jabatan Peguam Negara misalnya dan pihak-pihak lain supaya satu struktur yang teratur boleh ditubuhkan. Oleh kerana ahli-ahli UMNO telah membawa banyak persoalan-persoalan, kita akan teliti segala persoalan yang dikemukakan dan kita akan melihat dari segi peranan, dari segi status Majlis Peguam dan akan mengambil tindakan setelah kita mengkaji dengan mendalam bagaimana cara yang terbaik untuk menentukan yang semua badan-badan profesional dapat menjalankan tugasnya sebagai satu badan profesional dan tidak terlibat di dalam mana-mana kempen ataupun mana-mana tindakan yang boleh memperlihatkan mereka memainkan peranan dalam politik. Berbalik kepada perhimpunan, perbahasan seperti biasa dijalankan dalam tradisi UMNO. Antara yang menarik perhatian umum ialah pemerhati dari Sabah, John Ortigani, dan bekas pemimpin Semangat 46, Datuk Razi Sheikh Ahmad, yang telah pulang ke pangkuan UMNO dan kembali mewakili UMNO Perlis. Selama itu saya telah menjalani kursus kesedaran. Saya serta kawan-kawan saya kerana telah sedar dan kembali semula untuk memberi sumbangan dalam parti UMNO. Tanpa amanah, cita-cita perjuangan akan dilupakan. Tanpa amanah, rasuah dan penyelewengan akan bermaharaja lela. Tanpa amanah, raja-raja dan pembesar negara menjadi bajingan. Sayang sekali, wang beribu-ribu juta
disalurkan kepada kerajaan PBS, tidak digunakan untuk menyelesaikan masalah rakyat, khususnya di luar bandar. Di mana peruntukan ini disalahgunakan. Bila mereka menggunakan peruntukan ini, memberikan bantuan kepada kampung-kampung misalnya, mereka tidak pernah nyatakan bahawa peruntukan ini daripada kerajaan pusat. Dia kata ini aku punya uang, PBS punya. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad mengulas kenyataan pemerhati dari Sabah itu. Ya, kalau ada penyelewengan, maka kita akan buat penyelidikan, dan kalau kita dapati ada perkara yang bersalah mengikut aturan-peraturan ataupun undang-undang, maka tindakan perlu diambil. Mengenai MARA yang disifat oleh Wakil Wilayah Persekutuan Senator Azman Attar sebagai pertubuhan yang diasaskan oleh kuasa politik, Perdana Menteri berkata perselisihan yang berlaku antara pentadbir badan itu dan pengaruh politik adalah kecil dan boleh diselesaikan. Kita ada pengaruh politik untuk menentukan bahawa kepentingan rakyat akan diambil kira, sementara cara mengurus mestilah tertib mengikut aturan-peraturan pentadbiran. Bercakap mengenai bahas mengikut tradisi UMNO, terus kita terbayang perwakilan berhujah dengan gaya tersendiri, yaitu nada serius diselang-selikan dengan unsur jenaka, sindiran, kiasan, dan pelbagai lagi. Tidak keterlaluan jika kita menggelar Datuk Aziz Tapa dari Melaka, antara pakar dalam perkara ini. Sekali lagi Datuk Aziz Tapa memikat hadirin. Tak sungguh seluang melaut, kata orang. Sampai masa ke pantai juga. Tak sungguh terbang bangau, akhirnya ke belakang ke bawah juga. Jangan kita risau sangat. Tinggal lagi kadang-kadang orang Melayu ni, dia ada satu macam dia punya perangai, kata dia hati marah melakukan, hati rajuk membawa jauh. Kalau hati marah melakukan tu, dia ada kuasa, ada duit, baru dia melakukan. Tapi kalau dia dah merajuk dah, dia mampu lah dia, kata dia. Itu pun ada juga. Tapi ini tak ramai, jarang-jarang. Jadi jangan kita risau, satu ketika nanti dia akan berbalik. Kalau balik, terimalah dia. Busuk-busuk daging dikincah, dimakan juga. Cari-cari bulu ayam, lama-lama tahu juga. Bintang di langit tinggi nampak cahayanya. Cemara dalam perigi nampak lambaian daunnya. Rahsia hati siapa kan tahu. Ya tak? Tonggak dalam air dapat kita selam, air dalam tonggak siapa nyelam? Tak tahulah ya. Jalan mencari kebenaran itu banyak. Kebenaran hanya satu. Orang yang mencari kebenaran itu banyak, tapi yang dapat satu-satu. Mungkin salah satu daripadanya ialah Datuk Seri Dr. Mahathir yang telah dapat mencari kebenaran. Begitulah Perhimpunan Agung hari kedua. Esok bermula pukul 8.30 pagi, usul ekonomi akan dibahaskan. Dan ini akan dijalankan hingga pukul 1 tengah hari. Tepat pukul 2.30 petang, ahli majlis tertinggi akan menjawab isu-isu yang ditimbulkan oleh perwakilan. Timbalan Presiden Encik Ghaffar Baba dijangka berucap pukul 4.30 petang, dan ini akan disusuli oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok, dan sehingga itu kita kembali ke studio di Bangsa. Terima kasih Razak, dan masih ada berita tempatan. Jangan ke mana-mana. Kerajaan Selangor memperuntukkan 592 juta ringgit untuk belanjawan tahun depan. Belanjawan yang berkurangan 138 juta ringgit daripada belanjawan tahun ini, iaitu 272 juta ringgit bagi belanja pembangunan dan 320 juta ringgit bagi belanja mengurus. Ini diumumkan oleh Tengku Bendahara yang mewakili Sultan Selangor pada perasmian persidangan belanjawan Dewan Undangan Negeri. Persidangan berlangsung di bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam.
Pada persidangan ini, Tengku Bendahara Selangor yang membaca titah ucapan Sultan Selangor memberitahu perwakilan Belanjawan Negeri Selangor berkurangan tahun depan kerana pampasan 10 tahun Kerajaan Persekutuan tamat. Lantaran itu, baginda meminta semua pihak yang terbabit meningkatkan hasil keluaran negeri bagi membangunkan Selangor. Pada mesyuarat penggal kedua ini, Tengku Bendahara memberitahu negeri Selangor mencapai kadar pertumbuhan 10% tahun lalu. Jumlah terbesar disumbangkan melalui sektor pembuatan, pengangkutan dan perkhidmatan yang mencatat 5.3% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Ia dijangka meningkat kepada 61.1% tahun 2000. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kadar kemiskinan dapat dikurangkan kepada 7.8% tahun lalu dan dijangka turun kepada 6% tahun depan. Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia, SIRIM, akan melaksanakan 4 strategi untuk meningkatkan kualiti barangan tempatan. Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, Encik Lau Hending berkata pelaksanaannya dibuat menerusi pembangunan dan pencapaian pengeluaran yang mengandungi kepiawaian yang disahkan melalui jabatan-jabatan kerajaan. Keempat-empat strategi berkenaan mencakupi peningkatan penyertaan agensi kerajaan dan sektor swasta dalam perkembangan piawaian. Galakkan penggunaan piawaian Malaysia dalam pembentukan undang-undang dan peraturan kerajaan juga akan dilaksanakan. 2 strategi lagi ialah penggunaan piawaian dalam urusan tawaran dan pembelian agensi kerajaan serta jaminan pengesahan untuk pengeluaran ekspor. Sejak tahun 1975, SIRIM telah merumuskan 1,600 piawaian untuk beberapa barang tempatan. Encik Law berkata, negara-negara membangun memerlukan 6,000 hingga 8,000 piawaian. Oleh itu, kerajaan akan meminta bantuan luar negeri dan sektor swasta untuk tujuan itu. Encik Law Hinding bercakap kepada pemberita selepas merasmikan makmal pengujian kenderaan di SIRIM. Makmal ini ialah projek usaha-sama kerajaan Malaysia dan Jerman. Orang Melayu mestilah mengamalkan sikap terbuka sekiranya ingin bahasa Melayu mencapai taraf yang tinggi pada abad 21. Menjelang abad 21, bahasa Melayu itu sendiri terpaksa menghadapi 3 rintangan utama daripada segi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Demikian jelas Rektor Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, Profesor Dr. Amran Halim ketika menyampaikan ceramahnya bertajuk Kedudukan dan Kewibawaan Bahasa Melayu dalam Wawasan Teknologi Tinggi. Menurut beliau, bahasa Melayu mampu menghadapi rintangan menjelang abad 21 berdasarkan kepada sejarah bahasa itu sendiri, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Sejarah menunjukkan bahasa Melayu mampu dijadikan bahasa komunikasi, juga pendidikan dan pemerintahan. Kerana itu, tidak ada sebab mengapa ia tidak boleh berperanan dalam wawasan teknologi tinggi. Atas alasan ini, beberapa istilah bahasa Melayu terpaksa menggunakan bahasa Inggeris dengan hanya mengubah ejaannya perlu diterima. Profesor Dr. Amran berkata untuk mencipta sesuatu istilah itu bukan mudah dan jalan termudah supaya bahasa Melayu tidak ketinggalan menjelang abad 21 adalah dengan cara penggunaan istilah asing yang sesuai. Hasilnya, bahasa Melayu dapat digunakan dengan lebih lengkap bermula di Nusantara ini, seterusnya di peringkat antarabangsa. Orang Melayu harus menerima perubahan dan bersikap lebih terbuka dalam nilai kemurnian bahasa Melayu itu. Sebabnya, menurut Profesor Dr. Amran, bahasa Melayu mempunyai potensi yang luas. Kesatuan Eropah EC dikecam Republik Croatia dan Serbia yang bermusuhan kerana melaksanakan sekatan ekonomi ke atas Yugoslavia. Selepas ini, berita lanjut. Untuk pertama kali, Persatuan Hoki Kebangsaan memperkenalkan Liga Hoki yang terbagi kepada 2 division bermula tahun ini. Setiausaha Persatuan Hoki Malaysia, Encik S. Satgunam berkata 10 pasukan yang bertanding dalam Liga tahun lalu dikekalkan ke dalam Division 1. 12 pasukan pendatang baru diserap ke Division 2. Dalam sidang akhbar yang diadakan petang tadi, Encik S. Satgunam berkata peraturan baru itu dibuat bagi meningkatkan taraf permainan hoki negara.
Katanya 8 pasukan teratas diberi peluang untuk kekal ke Division 1 dan 2 pasukan teratas bagi Division 2 akan diserap ke Division 1. Manakala peringkat suku akhir pula akan membariskan 6 pasukan teratas Division 1 dan 2 pasukan teratas Division 2. Encik S. Satgunam juga berkata dalam Liga tahun ini yang berlangsung 16 November hingga 28 Januari depan, satu jawatan kuasa teknikal yang membabitkan pegawai dan pengadil dibentuk. Jawatan kuasa teknikal katanya bertanggungjawab berhubung soal disiplin dan kebajikan pemain. Persatuan Hoki Malaysia juga akan mengadakan perlawanan persahabatan antara juara tahun lalu, Maybank, dengan juara Liga, Kilat, bagi tujuan mengutip derma di Stadium Tun Razak 16 November ini.